hadis larangan memandang kiblat ketika buang air. Okey. Terdapat hadis yang melarang seseorang untuk membuang air sambil menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat. Okey, tengok hadisnya daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi SAW bersabda, "Idza ataitumul gha'id fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Hadis Bukhari. Hadis ni sahih. Nabi SAW kata, apabila kamu pergi ingin membuang air, maksudnya nak qada hajat, fala tastaqbilul qiblah, jangan pandang kiblat, wala tastadbiruha, jangan membelakangkan kiblat, walakin syarriqu aw gharribu, tetapi pandanglah ke timur ataupun ke barat. Tuan-tuan faham tak hadis ni? Arahan dia jelas tak? Jelas. Ramai yang mengangguk jelas. Macam mana boleh jelas? Arahan yang pertama kata, bila nak buang air, jangan pandang kiblat, jangan belakangkan kiblat. Arahan yang kedua kata, pandanglah ke timur atau ke barat. Kiblat kita belah mana? Barat. Mana yang ngangguk tadi? So kena faham kot tempat jugalah hadis ni. Maksudnya, untuk orang Malaysia, dia tak bolehlah pandang ke timur atau barat. Sebab kiblat dia ke mana? Sebab kiblat dia berada di arah barat. Arahan yang pertama tu untuk semua orang. Arahan yang kedua tu untuk orang Madinah. Arahan yang kedua tu untuk orang Madinah, sebab orang Madinah kiblatnya berada di selatan. So pandanglah ke timur ataupun pandanglah ke barat, tak ada masalah. Jangan pandang ke selatan atau pandang ke utara. Sebab pandang ke selatan dikira menghadap kiblat, pandang ke utara membelakangkan kiblat. Clear tak? Sekarang baru kita clear. Barulah kita tak rasa hadis ni macam tak logik pula. Sebenarnya kita yang tak faham. Kerana Nabi SAW duduk di Madinah, nak bagi orang Madinah tu faham. Okey. Pendapat yang rajih dalam masalah ini ialah larangan ini hanya berkaitan dengan orang yang buang air di kawasan luar seperti padang pasir atau hutan. Sebab ada yang dah mula confuse. Tak boleh pandang kiblat atau belakangan kiblat. Macam ni saya kena renovate toilet rumah saya. Memang ada ulama yang pegang pada pendapat mutlak tak boleh. Kerana ada riwayat daripada Abu Ayyub sendiri yang bila dia tengok tandas-tandas manusia pada zaman tu memandang kiblat atau membelakangkan kiblat, dia akan suruh ubah. Tetapi pendapat yang tepat, pendapat yang rajih, kalau dalam bangunan tak apa, kalau ada dinding tak apa. Sebab apa? Sebab dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah naik ke atas rumah Hafsah. Hafsah siapa? Isteri Nabi SAW, dan juga kakak kepada Ibnu Umar, kerana Hafsah bintu Umar, Abdullah bin Umar, dua-dua ni adik-beradik. Jadi Ibnu Umar ni dia naik atas rumah Hafsah, dia ternampak Nabi SAW sedang buang air. Dia ternampak Nabi SAW sedang buang air, menghadap ke Baitul Maqdis, membelakangkan Kaabah. Tapi waktu tu Nabi dalam toilet, Nabi dalam tandas, ada dinding, ada penghalang, ada penghadang, kan? Jadi oleh kerana itulah sebahagian ulama berpandangan, ya, kalau dalam toilet tak apa. Saya tak nafikan dalam isu ni ada khilaf, ada yang pegang mutlak tak boleh, dalam toilet pun tak boleh, kena ubah, kan? Habis itu Nabi buat.
Ada yang kata yang Nabi buat ni khusus untuk Nabi. Nabi je boleh, orang lain tak boleh. Tapi nak kata khusus ni dia mesti ada dalil yang lebih jelas. Ada yang cuba tarjih. Apa itu tarjih? Ada yang kata kata-kata dengan perbuatan telah bercanggah. Kata-kata Nabi tak bagi. Nabi kata tak boleh. Dengan perkataan tak boleh. Dengan perbuatan Nabi buat. Kata-kata dengan perbuatan mana lagi jelas? Kata-kata dengan perbuatan mana lagi jelas? Dari sudut nak beri kita faham. Kata-kata. Perbuatan ni kalau Nabi buat, boleh jadi benda tu wajib, boleh jadi benda tu sunat, boleh jadi benda tu harus, boleh jadi benda tu makruh. Nabi buat benda makruh ke Ustaz? Ya. Ada ketikanya Nabi buat benda makruh bukan kerana Nabi suka benda tu, tapi kerana Nabi nak mengajar kita benda tu bukan haram, benda tu makruh je. Dan usuliyun menyebutkan kalau Nabi SAW buat benda makruh lit-ta'lim, untuk mengajar umat, Nabi dapat pahala kerana mengajar. Clear So perbuatan Nabi tu tak jelas kata mereka. Tak berapa jelas. Perkataan lebih jelas. So kita ambil perkataan, yang perbuatan ni kita tinggalkan. Tapi kita tak, sebenarnya kalau ikut pendapat yang tepat, selagi mana dalil ini boleh untuk diharmonikan, buat apa kita nak buang salah satu? Pakai dua-dua lah. Maka oleh kerana itulah pendapat yang tepat, selagi mana dalam tandas, dalam toilet ada dinding, maka larangan untuk menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat tak datang. Tapi kalau kita nak keluar daripada khilaf, maksudnya kita nak kata, saya walaupun dalam toilet Ustaz, saya nak bina toilet saya, jangan pandang kiblat, jangan belakang kiblat, itu lebih baiklah, itu lebih baguslah. Maksudnya apa? Keluar daripada khilaf. Mustahab lebih digalakkan kerana ia lebih selamat. Okey. Manakala jika dia membuang air dalam kawasan berdinding seperti tandas, maka ia tidak dilarang berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari. Namun kekeliruan tetap timbul jika dilihat kepada teks hadis riwayat Abu Ayyub di atas, kerana teksnya seolah-olah bercanggah di awalnya dengan akhirnya. Okey. Jika diteliti, lafaz awalnya melarang bagi orang yang buang air menghadap kiblat, dan ini difahami. Apabila hujung teks hadis ini mengarahkan untuk orang buang air menghadap timur dan barat, maka sedikit kekeliruan timbul, iaitu arah di sebelah barat adalah kiblat bagi orang Malaysia. Bagaimana mahu melaksanakan arahan ini? Maka disinilah pentingnya untuk melihat dimensi tempat. Ini kerana arahan yang pertama tadi adalah arahan untuk semua umat, di mana pun mereka berada, iaitu jangan buang air sambil memandang kiblat atau membelakangnya, membelakanginya. Tetapi arahan kedua, iaitu memandang ke timur atau barat, ialah arahan untuk orang Madinah, kerana kiblat mereka bukan arah timur atau barat. Ini kerana Mekah berada di bawah ataupun di selatan Madinah. Al-Khattabi menjelaskan perkara ini. Al-Khattabi ini ulama hadis yang silam lah, ulama lama. Waktu dia hurai hadis, dia kata apa? Qauluhu syarriqu au gharribu, ataupun syarriqu wa gharribu, hadha khitab li ahli al-Madinah wa liman kanat qiblatuhu ana dhalika samt, fa amma man kanat qiblatuhu ila jihati al-maghrib aw al-mashriq fa innahu la yughrab wa la yushraq. Dia kata apa? Perkataan Nabi SAW, syarriqu aw gharribu, ataupun syarriqu wa gharribu, pandanglah ke timur dan juga ke barat. Hadza khitabun, ini ucapan untuk orang Madinah, dan sesiapa sahaja yang kiblatnya, ya, bukan ana ni, ala, gua tak silap, ala, ya, yang kiblatnya berada di arah yang sama. Fa amma man kanat qiblatuhu, adapun sesiapa yang kiblatnya ke arah barat ataupun timur, maka tak perlulah ditimurkan ataupun dibaratkan. Tak perlu di barat ataupun ditimurkan Kaabah tu. Okey. Maksudnya kalau
dah Kaabah dah tak di arah barat, tak payahlah pandang ke barat. Gitu kan. Baik.